yang berkaitan dengan hadis ini. Pada ringkasnya sebelum kita belajar perkara amal yang berkaitan dengan apa makna ikhlas, kita dah pernah makna ikhlas. Bila kita belajar ikhlas, kita harus kenal lawan pada ikhlas. Ikhlas kita memurnikan niat kita, tujuan kita dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul-betul faham tujuan Allah menciptakan kita, menjadikan kita manusia yang hidup di atas muka bumi ini, tidak lain dan betul untuk kita beribadah kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia, kita ni manusia hidup di atas muka bumi ini, boleh tengok, boleh dengar, boleh cakap, boleh jalan, boleh begini, begitu. Bersurat ini kita akan mula buku surat 65. Semua yang kita boleh hidup ni, semuanya itu adalah tujuan supaya kita jadikannya sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi ibadah pula kita dah tahu melalui pengajian kita sebelum ini, dia bergantung berniat. Tadi innamal a'malu binniyat. Sama ada dia diterima atau ditolak, sama ada dia mendapatkan jalan pahala atau ibadah dengan azab. Semuanya bergantung pada niat. Maka di situ dia selalu timbul masalah al-ikhlasu fin niyyah. Ikhlaskan ya amalan kita dalam niat kita. Niat perlu jelas. Dan kita beritahu dah bahawa setiap perintah Allah mesti dilakukan kerana Allah, untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Sama ada kita melakukan itu, sama ada dalam keadaan kita sebagai hamba yang maukan apa dia? Maukan selamatan daripada Allah, atau maukan janji Allah syurganya dan sebagainya, atau kita beribadah sungguh-sungguh ikhlas kerana sebagai hamba yang syakurah dan sentiasa bersyukur. Maka semua itu insya-Allah adalah sesuatu yang amat diperlukan oleh kita dalam melaksanakan segala janji Allah. Hari ini kalau kita tengok sikit balik, saya akan uraikan sikit tentang lawan pada ikhlas, di mana tajuk yang Ustaz 65 ni kata sebab-sebab yang merosakkan amal. Sebab-sebab yang merosakkan amal. Kita go balik supaya kita nampak kaitan dengan ikhlas. Ikhlas suatu yang murni, yang jelas, yang fokusnya apa saja kita buat dengan Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa maksud lillah? Kerana itu perintah Allah, kerana kita buat tu untuk mendapatkan ganjaran pahala kebaikan Allah, dan kita buat juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mesti itu mana ikhlas. Orang yang buat ikhlas ni orang yang buat perintah Allah. Orang yang ikhlas ni adalah orang yang melakukan perintah Allah. Kenapa dia buat perintah itu? Kerana dia nak mendapatkan keampunan daripada Allah, mendapatkan keselamatan dan kemurkaan Allah. Bagaimana dia buat? Sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Macam mana kita nak tahu cara kita nak buat tu ialah cara dikehendaki Allah? Kita kena belajar Quran, kena belajar hadis, kena tunjuk sunnah Nabi, kena faham betul. Bukan salah kita mengaku cinta Nabi, tapi kita tak tahu. Nabi telah mengajar kita segala-galanya tentang bagaimana menjadikan kehidupan ini suatu ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Kita kena faham, kalau kita ikhlas macam mana pun niat penuhnya, tapi kalau yang kita buat itu bukan perintah Allah, dia tak jadi ibadah. Buat perkara sia-sia, buat lara, bukan maksiat tapi ikhlas. Ramai orang yang buat macam itu sekarang. Ikhlas murni, sanggup kerana seni, kerana hiburan, kerana dunia dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita buat juga benda yang kita perintah Allah dan hati kita ikhlas tapi tak ikut cara yang kena oleh Allah. Kita mari sembahyang ikhlas sungguh, tapi kita tak baca Fatihah dan solat. Ikhlas ni contohnya. Kita mari Allah Ustaz, saya ni alhamdulillah sekali sempurna solat, alhamdulillah bagus Ustaz. Sebab tu saya rasa boleh tak Ustaz kalau saya sembahyang subuh 3 rakaat, nak lebih sikit. Semua Ustaz. Ikhlas macam ni tak boleh ikut sunnah Nabi. Saya seronok sangat puasa tak bagus, kesihatan saya bagus, jadi saya tak nak buka. Saya nak terus, tak nak buka, terus berpuasa tanpa buka, tak boleh. Kena jelas konsep dia. Jadi kita kena faham. Tapi yang kita faham hari ini ikhlas ni, niat kita baik, apa saja jadi baik. Saya hati ikhlas Ustaz, walaupun Ustaz nampak saya macam ni, ikhlas. Walaupun nampak saya buat perkara, walaupun nampak benda maksiat, tapi niat saya baik. Tak ada. Okay, niat tidak menghalalkan cara kita, tidak menghalalkan cara kita. Sebab-sebab yang merosakkan amal, kita lalu balik. Di antara sebab yang merosakkan amal seorang ialah perasaan kehairanan dan kekagumannya dengan amalan dan perasaan kesombongan dengan melakukannya. Dia ada perasaan kagum dengan apa yang dia buat. Dan saya akan fahamkan sikit ini. Dia rasa kagum
Dan bila rasa kagum tu, dia akan timbul rasa sombong. Dia lihat orang lain kurang. Aku yang pandai, aku yang sebenarnya ahli. Tengok sembahyang orang lain sembahyang pun susah. Dia suka. Enggak sana, ngaji tak betul. Dia kagum dengan diri dia, dengan amalan dia, hingga dia menjadi sombong. Jika kalau orang mempertikaikan sesuatu yang dia buat, dia marah. Kita tak terima. Kerana dia masih dia sempurna. Betul. Kenapa jadi begitu? Kita akan lihat. Perasaan ini merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal. Bagaimanapun elok dan sempurna pada zahirnya. Kalau ada perasaan ini, maka walaupun zahirnya amalan itu dibuat cantik dan indah dan sempurna, musnah, punah merana. Tak ada faedah. Tak ada ditimbang, tak ada nilai dan timbangan isi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Kena jelas. Tuan-tuan. Selain perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang paling membahayakan, yang menjahannamkan amal, iaitu perasaan dia. Saya ulang balik, Sayyidina Umar pernah berkata kepada Muaz bin Jabal yang sedang menangis, sahabat Abu Bakar. Muaz bin Jabal yang sedang menangis. Kenapa engkau menangis? Jawabnya, kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah SAW yang maknanya, yang mengatakan bahawa yasirur riya syirk. Sedikit saja riya itu adalah syirik. Sikit je, ringan. Rasa riya. Nanti kita tengok apa maksud riya. Ya, saya baca dulu. Haris Al-Muhasibi berkata bahawa ikhlas itu bila engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Okey, kamu buat semata-mata kerana Allah. Kamu tak harapkan orang menghargai, orang berterima kasih, orang berbalas, tak ada. Buat. Kenapa kamu buat kerja ni? Tanya kepada Allah. Ya, sebab tu ada kaedah, ada usul fiqh, la syukra lil wajib. Tak perlu menanti ucapan terima kasih kepada kewajipan kita. Kita sebagai ayah wajib didik anak-anak kita. Kita tak perlu nanti. Kau ni tak perlu masih ayah. Sebenarnya tak perlu. Ya? Kita buku mengajar anak-anak kita, kita tak perlu tunggu mereka ucap terima kasih kepada kita. Sebab kita menjalankan kewajipan kita kepada Allah. Kita melakukan kewajipan kita kepada Allah. Tapi memanglah ada juga adab yang Nabi ajar, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bagi orang yang mendapat kebaikan daripada orang lain, anaknya akan jadi sempurna anak yang baik bila dia menghargai kata rasa baik ibu bapa dia. Tapi ibu bapa jangan buat semata-mata kerana anak, nanti tension. Anak-anak ni diujian untuk kita, fitnah tu. Bahkan adul. Dia ujian untuk kita jaga dia, kita pun tiba-tiba dia tak ada apa yang kita nak, kan kecewa kita. Tapi kalau kita buat semua kerana Allah, insya-Allah Allah akan bagi kita ke rasa kelapangan dan Allah akan bimbing kita serta anak kita ke arah yang baik. Kalau Allah uji pun Allah akan mampu bagi kita jalan keluar dari ujian tersebut. Itu biasa tuan. Contohnya, riya itu katanya ada dua macam. Pertama, engkau maksudkan taat kepada manusia. Kamu buat memang sembahyang bukan orang, kamu puasa pun bukan orang, kerana makhluk. Siapa yang sembahyang? Lapor satu saya sembahyang. Buat orang tak sembahyang ni Allah. Contoh, biasalah kita budak dulu mak suruh sembahyang, cikgu suruh sembahyang. Masa tu masih lagi konsep itu makhluk. Kenapa sembahyang ni? Ada majlis ke masjid. Maulid Rasul datang sembahyang. Kalau tak ada Maulid Rasul, tak ada orang datang sembahyang ke masjid. Tak? Kenapa datang masjid? Oh, hari ni aku turun padang sebagai pemimpin nak sembahyang ke masjid. Dan tak besar-besar lah, sembahyang bersama pemimpin. Kalau tak ada majlis, tak nampak dia. Nampak sangatlah dia tu. Walaupun zahir benda tu di hati, tapi boleh digambar, boleh dilihat. Kena jelas. Macam saya sebut minggu lepas, minta maaf. Kalau tiba-tiba datang masjid, apa? Apa janji nak jumpa orang di masjid ni? Okey, dia sembahyang. Dia sembahyang itu kenapa? Kerana nak jumpa orang. Kalau memang biasa dia ada kat masjid, kemudian dia memang ada orang nak jumpa dekat masjid, okeylah. Betul lah tu. Memang dia betul kat masjid. Aku lepas sembahyang ni ada orang nak jumpa. Tapi dia jumpa tak jumpa, ada orang kata aku tak datang masjid kerana Allah. Tapi kalau datang tiba-tiba dia datang kenapa? Aku nak jumpa imam. Siapa nak ingat sebuah nikah? Dia datang sembahyang. Terpaksa dah sebab imam sembahyang maghrib. Lepas dah tunggu imam fikir apa semua, baru dia cari imam, saya nak sebuah nikah. Nampak tak niat dia? Tak boleh datang. Kerana makhluk. Itu bentuk yang pertama. Engkau maksudkan taat kepada manusia, dan kedua engkau maksudkan kepada manusia itu dan kepada Allah. Kita buat dua-dua sekali. Allah pun nak, manusia pun nak. Ini lagi. Apa-apa keadaan pun, kedua-duanya adalah memusnahkan amal. Ada
niat tujuan lillah, ada juga dicampur bersamping itu dia di dunia. Oleh mu'atin, perempuan ke dunia ke atau sebagainya. Ya? Ada, nanti kita lihat, ada perkara-perkara yang terkecuali, yang Allah izinkan. Ya? Tidak semua perkara-perkara yang mana kita tak boleh buat apa-apa selain lillah ta'ala. Kerana sebenarnya apa yang Allah suruh itu adalah lillah. Ya? Kita nak niaga, kita nak buat apa pun, kalau buat betul-betul ke perintah Allah, lillah dia. Nanti kita akan lihat. Amal yang dicampur riya. Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama fiqh dan tasawuf wafat pada 33 Hijrah, berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Amal yang dicampuri riya bukanlah amal bersih, malah itulah amal yang menipukan diri, yang memotorkan jiwa dan menghampurkan harapan. Rasulullah SAW menamakan riya sejenis syirik yang paling halus sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Wasu'ila anhu faqala riya. Perkara yang banyak perkara yang aku takut tu ada yang satu perkara yang tak aku takut. Akhwaf. Perkara yang paling aku takuti atas kamu daripada banyak perkara yang aku takuti ialah syirik yang paling kecil. Kemudian Nabi tanya apa dia? Lalu dia berkata itulah riya. Riya itu biasanya ada pada amal, iaitu amal itu dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang dan ada pula pada meninggalkan amal. Buat dan tinggal. Kenapa kau tinggalkan maksiat? Kerana orang takut orang nampak. Orang nak buat dah, tiba-tiba alamak ustaz datang pula tadi. Contoh. Nah, memang macam tu. Ayah nampak. Jadi kita buat perintah Allah kerana Allah, itu ibadah. Kalau kita buat perintah Allah kerana selain Allah, itu syirik. Kita tinggal larang Allah kerana Allah, itu ibadah. Tapi kalau kita tinggal larang Allah kerana sebab-sebab lain, kenapa berhenti rokok? Doktor kata jangan rokok lah dan mati sakit. Allah tanda ruginya. Sebabnya tinggal rokok dapat pahala. Tak boleh kena tinggal pahala kan tinggal rokok kerana sakit saja. Pasal apa tinggal rokok? Harga naik. Bisa harga turun tak? Besok kerajaan baru dia turun harga rokok. Wah, pakai semua orang boleh hisap rokok. Kenapa? Harga dah murah. Sayang rugi. Ya? Kalau rokok tu haram, tinggal dapat pahala kerana Allah Ta'ala. Kalau rokok tu makruh, tinggal kita dapat pahala. Mana-mana fatwa pun patut ditinggalkan dulu. Dia tak ada kata fatwa kata kena hisap rokok. Tak ada. Tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim hisap rokok. Jangan. Istihza' memainkan Allah dan Rasulullah. Okay? Jadi kena jelas. Konsepnya jelas. Saya suka bacakan sebuah hadis Nabi berkaitan dengan bahayanya riya ni. Nabi sebut inna akhwafa ma akhafu alaikum. Akhafu alaikum akhaf min sihir dajjal. Min fitnah masih dajjal. Ada suatu perkara yang aku lebih takut pada kamu daripada apa yang aku takut terhadap kamu mengenai fitnah masih dajjal. Tuan-tuan, masih dajjal ni fitnah, ujian yang paling dahsyat. Dan semua para anbiya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka telah memperingatkan umat mereka supaya jangan terpedaya dengan fitnah dajjal. Jangan minta hidup zaman itu. Dan perkara itu dapat semua Nabi Muhammad. Tapi Nabi kata ada perkara yang lebih aku takut daripada perkara tersebut, daripada fitnah dajjal itu, iaitu riya. Maka Nabi beritahu contohnya ayyakum rajulun atau abdun wa yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadharin nas. Kenapa? Apa dia katakan riya? Contohnya Nabi kata seorang lelaki itu diri mendirikan solatnya, kemudian dia memperelok-elokkan solatnya kerana dia menyedari ada orang memperhatikan dia. Ini benda baik ni solat ni perintah Allah. Allahu Akbar solat. Tengok ada orang panjang solat sunat ni macam solat zuhur. Nah, kalau tak ada orang solat sunat pun tak buat. Kalau buat pun bukannya baca di tangga. Tengah nanti Quran tiba-tiba ada orang makin sedap dibaca. Nah, buat kebaikan orang makin semangat dia buat. Kalau tak ada orang dia tak ada semangat nak buat baik. Nak semayang tak semangat, ngaji tak semangat, buat semangat, selawat tak semangat. Tapi bila ada orang menengok suara dia sedap, orang puji makin semangat. Inilah yang Nabi kata aku lebih takut perkara ini pada kamu daripada fitnah masih dajjal. Macam tu kita bayangkan macam mana program Imam Muda. Mereka menunjuk-nunjuk yang terbaik untuk diundi menjadi benar. Saya tak mau tuan-tuan cakap apa, tapi cuba fikirkan ni. Boleh tak ada? Adakah tak termasuk ke dalam kategori ini? Okay? Mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang terbaik dalam ibadah kepada Allah, dalam membuat perintah Allah sehingga mendapat undian, pujian
hadiah dan nama. Macam mana tuan? Tuan fikir sendiri lah, saya tak nak kata Imam Buddha tu tak betul. Tapi program itu apa tujuannya? Bukankah yura'unan nas untuk menunjuk pada manusia bahawa dia ni yang terbaik, aku yang terbaik. Berlumba-lumba, kita dah untuk menunjuk siapa yang baik. Jadi kalau ikut apa yang kita tahu, nanti kita baca ayat-ayat Allah SWT, kenapa Allah menjahannamkan amalan-amalan orang-orang ini? Kerana mereka ada tujuan lain, iaitu untuk memperlihatkan amalan mereka itu suatu yang baik di sisi manusia, sehingga mereka mendapat habuan di dunia, dan habuan itu daripada manusia. Yang ini kita perlu betul-betul kata orang-orang ada lapang dada lah. Saya tak ada nak kata saya betul, orang lain salah, itu pun tak boleh. Tapi kita fikir betul, adakah perlu kita atas nama alternatif? Orang lain buat perkara maksiat, berlumba dengan maksiat, nyanyilah itu, kita nak berlumba dengan baik ibadah, nak tunjuk siapa yang baik bagi hadiah. Macam orang lain berlumba dunia, dia dapat. Kita pula nak berlumba akhirat, kita dapat di dunia ke akhirat. Kita tengok tuan-tuan, ya, beberapa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika. Tak ada buku. Yang ini tak ada buku. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalak wa la takunanna minal khasirin. Kita tengok betul. Kita tak payahlah tengok orang lain, mungkin kita tengok diri sendiri lah. Dan sebenarnya telah diwahyukan pada wahai Muhammad dan para nabi-nabi yang terdahulu. Demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan suatu apapun yang lain daripada Allah, tentulah Allah akan gugurkan amalan kamu. Habaqah ini dalam bahasa Arab ni, dia runtuh daripada bawah, bukan runtuh daripada atas. Kalau hadama daripada atas, kalau rumah runtuh tingkat atas, bawah mungkin elok lagi. Tapi kalau runtuh bawah, atas elok lagi. Jadi Allah sebut orang yang buat satu amalan perintah Allah, tapi dia ada tujuan lain, tujuan untuk menang, tujuan untuk dia terbaik, tujuan itu begini, Allah kata amalan itu runtuh dari bawah sekali, hancur lebur, jahannam terus. Jahannam. Yang ini yang berlaku sekarang. Yang ini yang berlaku. Ya, kalau kita nak fikir betul, kadang-kadang kita terpedaya. Kita rasa bagus tak? Takkan ada masalah. Ya. Tapi lama-lama benda itu jadi satu perbuatan kerana nama, gremo dan sebagainya. Walaupun zahirnya baik, tetapi sebab dia ni hanya semata-mata kita yang mereka untuk cipta satu alternatif. Sedangkan Islam ni tak payah alternatif. Segala perintah Allah tu adalah perkara asas yang kita tak perlu buat semata-mata kerana kita nak alternatif dengan perkara lain. Perintah Allah, tanggungjawab Allah ni sudah tertulis dalam Al-Quran. Buatlah perintah Allah. Kamu tak perlu ada pilihan lain. Kamu tak perlu menyelesaikan masalah umat Islam ini dengan cara buat alternatif pada perkara yang ada. Oleh kerana ada nyanyian, ada nasyid, ada akademik fantasia, ada akademik imam model atau Quran. Tak perlu. Tak perlu. Kita buat je. Memang Allah suruh kita. Kalau pun tak ada akademik fantasia, kita semua kena belajar Quran. Semua kena baca Quran. Semua kena beramal Quran. Bukan imam muda je, semua orang. Yang tua, yang budak, yang apa, semua kena ikhlas menghayati Islam ini. Bukan kerana aku dicalonkan menjadi imam muda, aku ni hebat, tidak. Kena clear. Tapi bila benda ni kita lupa, akhirnya perkara yang ini telah dipedai oleh syaitan. Menampakkan benda yang buruk ni sebagai sesuatu yang baik. Akhirnya Allah kata wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu jatuh pada perkara ini, kamu pasti jadi orang-orang yang rugi. Rasa syok, takkan rugi, tapi akhirnya mesti Allah Ta'ala rugi. Rugi tuan-tuan. Bila kita syirikkan Allah, kalau dalam hadis ni kata yasirul riya syirk. Disebut dalam hadis yang sahih tentang syirik ini, syirik kecil ini, riya ini Nabi kata kadabi bunam al-safa fi lailatul zulma. Riya ni, syirik kecil ini bukan pasal dia tu semua metal, dia kecil, tidak. Dia kecil itu Nabi sebut kecil sebagai sesuatu yang sukar untuk kita nampak. Kita kena tak perasan bahawa kita ada riya dalam hati kita, tak perasan. Bukan sebab saiz dia tu ataupun dia sesuatu yang remeh, tapi kerana dia tu sangat sukar. Kadang-kadang kita ada cuba Islam mana pun diuji dengan perasaan itu. Umpama semut hitam yang berjalan di atas batu dalam malam yang gelap. Maka para sahabat mendengar hadis kata, siapa di kalangan kita yang akan selamat oleh Rasulullah daripada syirik ini?
Macam mana jalan keluar dia? Kita manusia. Kadang-kadang kita suka orang puji kita. Kita buat baik, orang puji kita gembira. Takkan tak mungkin, tak boleh. Kita pun tengok orang buat baik, kita suka puji. Bila kita buat baik, orang puji kita. Akan menimbulkan kita rasa anjuk pada amalan kita. Kita sebagai ayah puji anak kita, wah bagus, rajin sembahyang. Itu motivasi kata kita. Anak pun sekolah, masa kecil dah masuk. Puji tu tak ada, kau tak sembahyang, makin dia jawab tak sembahyang. Pasal asas pendidikan kita tu bukan rendah, ada pujian. Kita dah guna kaedah manusia, bahawa yang akan menjadi dorongan untuk manusia ni kena puji. Budak-budak ni berpuji Ustaz. Bawa hikmah. Akhirnya dia beribadah kerana pujian. Bila dia marah sebab dia tak seronok nak beribadah lagi, akibat tidak ikhlas, akhirnya semakin jauh dia pulang. Makin jauh, okey? Jadi Nabi kata ni umpama semua hitam di atas batu dalam malam yang gelap. Dan sahabat tanya bagaimana jalan keluarnya. Nabi ajar, saya sekali beritahulah, Nabi ajar doa setiap kali kita beramal, melakukan suatu kebaikan, kita ingat Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada aku menyekutukan Engkau akan sesuatu yang aku tahu. Perasaan aku suka dipuji, buat kerana orang melihat aku buat. Dan aku minta juga ampun padamu, ya Allah, kerana perkara-perkara yang aku sekutu kepada Engkau sedangkan aku tak tahu. Dan itu lebih banyak aku, sebab aku banyak yang tak tahu. Cakap mau sengaja tak? Nabi SAW apa saja perkara Allah yang perintah Allah dibuat, dia akan istighfar. Dia akan minta ampun sekurang-kurangnya sebab dia takut dia buat tu ada kekurangan ni. Dia maksud, tapi dia ajar kita supaya sentiasa minta ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang mungkin berlaku, atau apa-apa yang lebih cacatkan amalan kita. Apakah lagi penyakit yang kita payah dari ini, iaitu asyirul asghar, syirik kecil, riya. Sebab itu ujian bagi orang yang berilmu, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat yang besar. Ujian. Menjadi ustaz mengajar ni bukan satu glamour tu sebenarnya. Silap yang kita sekarang ni, kita menjadi ustaz ni satu ikon glamour. Jadi fan club lah, friend club, macam-macam. Dia ni, saya ustaz ni dia. Ustaz ni kemana-mana pergi semua ikut. Dia pun mengikut aku ramai dulu. Sekali aku datang ke stadium tu, contoh, takkan tak timbul perasaan tu? Timbulkan masalah. Tahu? Kalau kita belajar lillahi ta'ala, asalkan siapa saja guru yang ajar yang benar, kita akan hadir. Sekarang ni orang belajar agama bukan kerana Allah, kerana glamour. Wah, aku nak pergi pasal aku suka ustaz tu. Wah, pergi pasal ustaz lain, dia mengajar, dia tak tahu. Sedangkan semuanya kan? Tuan-tuan, kita jangan jadi macam tu. Jangan jadi begitu. Sebab kita akan rosak dan umur itu sendiri akan jadi mangsa daripada sikap kita, kerana kita memuja dia lebih besar. Dan dia akan termakan dengan kita punya kekurangan ini. Hati-hati, kenapa? Syirik ini tuan-tuan, Rasulullah umpamakan hadis lain, umpama api yang membakar kayu yang kering. Maka hanguslah saudara-saudara. Dia habis dulu. Okay? Jadi kita kena berhati-hati. Dan bila berlaku syirik kecil ataupun besar, riya ataupun sembah berhala dan yang lainnya, perkara yang paling bahaya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang menyekutukannya. Mati dalam keadaan syirik, selagi roh tak keluar, dia boleh taubat. Tapi sedar tak kita kadang-kadang tuan-tuan, kita buat syirik kecil ni kan susah. Dalam glamour, orang nak puji, orang nak sanjung, kita rasa kita hebat, tiba-tiba tak dan kita insaf mati. Bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang maksiat dia lebih cepat bertaubat. Ya, dia takir Allah, minta dosa, mungkin Allah terima taubat dia. Tapi orang yang disangka diri dia hebat, dia baik, apatah lagi manusia pula mempengagungkan dia, agak-agak kenapa tak jalan untuk dia bertaubat? Tak perlulah aku orang baik, aku buat benda baik. Memang aku yang baik. Aku mengajar kau tengok ramai orang. Masuk. Semoga tak berlaku lah dekat dalam kita, tapi benda tu berlaku sebab tu Nabi peringatkan kepada kita. Nabi tak ada benda-benda yang dongeng. Benda tu berlaku. Ujian untuk kita. Dan kita kedua-dua pihak kena betul-betul berhati-hati, sama ada yang belajar atau yang mengajar.
Jangan melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Kita belajar kerana Allah. Bila belajar kerana Allah, yang kita cari kebenaran, bukan orang. Yang kita mahu ialah kebenaran. Siapa saja, walaupun seorang hamba yang hitam, yang tak ada nama, tak ada glamour, kebenaran yang dibawa oleh Allah Rasul, kita kena ikut. Kita kena bersama dengan dia. Bukan kerana dia orang negeri aku. Contohnya, wah, ni ustaz bersama, orang sama. Ataupun dia ni, wah, memang aku punya peminat lawak di nakal di sekolah, aku suka dengar tu. Kita nak kebenaran. Sebab tu Allah SWT, wa basyir ibad allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Berilah gembira pada hamba-hamba yang mereka mendengar. Mereka belajar, mendengar. Tapi apa yang mereka buat? Mereka ikut yang terbaik. Bukan ikut orang yang paling mereka suka, orang paling mereka kagum, yang paling sesuai dengan jiwa mereka. Dan masyarakat kita sekarang dah ke arah. Tuan-tuan, saya tak berani cakap, saya kena beri individu tak sepatutnya. Tapi tuan-tuan sendiri kena menilai. Jangan jadikan ahli agama ini sebagai berhala-berhala yang disanjung, dipuja. Jangan jadikan itu. Bila al-ghulu fi shalihin, dalam kaedah surah Al-Qamar, ada satu masalah yang bawa disyirik, itu al-ghulu fi shalihin. Melampau-lampau dalam kita mengagumi orang-orang soleh. Itu akhirnya ada yang disebut kubur orang soleh. Timbul amalan duduk di kubur, amalan memuja kubur, amalan tu. Walaupun sekarang ni orang yang nombor ekor di kubur. Tapi asal-asalnya ialah kerana selalu melampau memuja orang yang soleh. Akhirnya dia tempat mengangkung. Dekat Bukit Tinggal dulu, saya pernah tengok di mana makam siapa pun kita tahu. Makam sahabat Raja. Ada orang jaga letak kain kuning semua. Orang datang situ baca Yasin. Lepas tu minta nombor. Orang Cina pun datang. Tukang jaga kubur tu bagi tak apa. Nanti yang penting macam itu sedekah. Sedekah dah berapa? Ikhlas saja. Sebab dia kata Islam ni rahmat tu semua. Dah banyak sangat berlaku tuan-tuan. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah tak kampunkan orang yang membutuhkan dia. Dan Allah mungkin mengampunkan dosa selain itu. Kita mati dalam apa dua dosa selain daripada Allah, selain bersyirik kepada Allah, Allah mungkin liman yasha untuk yang dikehendakinya. So ini bukan lesen untuk buat dosa selain bersyirik. Aku membunuh, aku berzina, tapi aku tak syirik kepada Allah. Tapi Allah beritahu yang masalahnya ialah betapa besarnya, beratnya hukum syirik kepada Allah. Itu yang sebabnya kita tuan-tuan. Kalau kita mati dalam keadaan kita tahu dia minum arak, dalam keadaan dia tak sembahyang, dalam keadaan dia membunuh ke, dia dibunuh, kita tetap akan solatkan dia. Sebab dia ada kemungkinan untuk mendapat keampunan kepada Allah. Ada kita tak jawab kita memanglah berat hati. Oh, bukan. Tapi kita kena selesai. Sebab Allah ni penyayang dengan dia. Kalau Allah bagi syarat siapa mati makan benda haram tak boleh sembahyangkan. Malunya gitu. Apa ramai yang tak boleh disembahyangkan. Tak sembahyang, tak mengaji Quran, tak tutup aurat, buat maksiat. Apa ramai orang Islam yang tak boleh disolat di kapan nak disolatkan. Berapa orang India. Tapi Allah sayang dengan hamba-hamba dia. Tak apalah. Mungkin ada ruang tak Allah mengampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Tapi syirik tidak. Kalau mati dalam keadaan syirik, oleh itu kita kena berhati-hati. Kadang-kadang betul kita tak buat maksiat, tak buat dosa besar. Tapi bila kita buat benda baik, kita rasa hebat diri kita. Yang ini lebih sukar tuan-tuan. Nak tegur ustaz yang hari aku. Hei, aku melanggar aja. Aduh. Ustaz tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Uji, saya bagi contoh lah tuan-tuan. Kita belajar. Ketika saya nak berhenti daripada ujian, ada orang minta ustaz, kalau ustaz berhenti, suruh orang itu siapa nak ustaz. Siapa ustaz ada kat sini, budak-budak ni semua semaya. Saya kata itu ya sebab saya berhenti. Sebab kerana saya mereka datang solat. Kalau kerana Allah, kalau saya tak ada pun mereka tengah solat. Kalau berlaku begitu, jelaslah saya dalam keadaan dosa kepada Allah. Yang itu yang saya takut sebenarnya. Bila makin orang kata kerana ustaz ada, akhirnya kita ni jadi Tuhan yang sebab selain Allah, dan Allah akan bakar kita dengan mereka sama-sama dalam neraka. Jadi kita kena faham lah.
Kita kena faham. Ustaz-ustaz tuan-tuan kena faham. Bagaimana konsep dia? Kita nak fahami yang kita tauhid dulu. Mentauhidkan Allah. Fil ibadah, dalam melaksanakan segala ibadah. Kita kena mendidik manusia buat kerana Allah. Perkara itu memang sukar. Kita sendiri pun sukar nak buat kerana Allah. Apalagi kita mendidik orang. Tapi itulah tanggungjawab kita. Di situ Allah kata tauhidnya. Mengesahkan Allah dalam segala maksud tujuan amalan kita. Jadi kalau kita rasa kalau aku tak ada jadi AJK masjid ni, ambil kawan-kawan dalam masjid ni tuan-tuan. Betul. Kalau aku tak mengajar, habis jahil tak pun semua orang. Tolonglah. Tolong berhati-hati. Betapa bahayanya perkara tersebut menjahanamkan segala kebaikan kita. Walaupun zahir bukan kita ni dikagumi, dan sebagainya. Dan tuan-tuan, ada lagi banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi saya rasa kita berhenti sedikit. Cuma saya nak ulangkan balik satu perkara yang disebut Nabi SAW. Hadis daripada Abi Sa'id bin Abi Waqqas, "Idza jama'a Allah al-awwalina wal akhirin fi yawmin la raiba fihi." Apabila Allah telah menghimpunkan semua manusia dari awal sampai akhir di hari yang tiada keraguan, itu pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, nada munadin, akan menyuruh penyeru, "Man kana asyraka fi amalin amadahu billah ahadan." Orang siapa yang menyekutukan, lakukan persekutuan, penyekutuan di dalam amalannya, yang mana amalan itu patut dibuat untuk Allah, persekutukan dengan sesuatu apa pun dia buat lillah, tapi ada lillah juga. Dia buat itu. Falyatruk sawabahu min 'indi, maka hendak dapat mencari pahala dan ganjaran amalan tersebut daripada orang yang dia buat. Sebab yang dia buat selain Allah. Allah suruh cari. Pergi carilah. Kamu dulu sembahyang kenapa? Kenapa mengajar kenapa? Kamu buat baik buat apa? Kamu menderma buat apa? Kenapa? Kerana itu begini. Sekarang ni kat akhirat kamu pergi carilah. Carilah dia untuk dia ambil ganjaran pahala daripada dia. Boleh kita dapat daripada mereka di dunia pun tak dapat. Di akhirat yang mana Allah yang maha kaya, dia lah yang menguruskan segalanya pada itu. Takkan ada siapa dapat beri apa-apa ganjaran kepada kita pada hari tersebut. Sebab itu fa inna Allah aghna syuraka an syirk. Allah ini adalah yang paling kaya, tak perlu pada apa-apa rakan fungsi itu mengayakan dia. Itu maksud. Kita tuan-tuan, kita nak jadi kaya pun kadang-kadang kita kena ada rakan fungsi. Share. Nak majukan syaitan kita, ambil share luar, ambil share dalam, masuk bursa saham papan satu, share open share, public share, jadi kaya. Allah dia tak perlu macam tu. Jangan jadi kita macam Allah. Allah ni dia tak berhajat pada apa-apa akan fungsi untuk menjadi yang kaya. Sebab tu Allah tak berhajat. Maka siapa yang cari selain Allah untuk dijadikan akan fungsi kepada Allah, pergi cari dia tersebut. Perkara ni amat berat tuan-tuan. Jadi saya baca sikit lagi supaya kita tak ulang lagi benda yang akan datang. Disebut di sini, riyad itu biasanya ada pada amal. Okey. Saya baca dia. Dia itu adalah amal, iaitu dijadikan untuk diperlihatkan kepada orang dan pula pada meninggalkan amal. Iaitu amal itu tidak diperlihatkan kepada orang, jadi beramalan untuk tidak atau tidak adalah kerana orang. Dibuat atau tak buat, dibuatkan orang. Okey, kadang-kadang dia benda yang patut kewajipan tu dia tak buat, takut dia buah dia marah. Aku tak pergi sembahyang, pasal buat aku tak sembahyang. Saya tak boleh tutup aurat pasal apa? Saya kerja macam ni, kerja sebagai pramugari. Kata mana boleh? Contohnya, dia buat benda atau tinggalkan manusia. Jadi beramal atau tidak adalah kerana orang. Dalam hal ini Fudail bin Iyad, seorang ulama tasawuf yang wafat pada tahun Hijrah, berasal dari Kufah, dia menetapkan Mekah. Telah berkata secara berterus terang, tarkul amal min ajli nas riya'un. Meninggalkan suatu amalan kerana semata-mata kerana manusia adalah riya. Wal amalu min ajli nas syirkun. Dan buat suatu kerja kerana manusia syirik. Sama tu riya tu syirik, syirik musyrik. Dua-dua sama. Wal ikhlasu an yu'afika Allah min umma. Yang dia kata ikhlas, kamu selamat daripada dua perkara tadi, iaitu buat perkara kerana manusia atau tinggal perkara kerana manusia. Itulah keselamatannya. Kemudian hadis yang sebut tadi, ana aghna syuraka an syirk. Man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Hadis Nabi SAW, aku terkaya segala sekutu-sekutu. Malah aku paling kaya sehingga tak perlu pada rakan-rakan yang lebih kaya daripada aku, ataupun kaya yang dalam fungsi dengan aku. Barang siapa mengerjakan satu amal yang ia sekutukan bersertaku padanya akan yang lain daripada aku tinggalkan dia berserta sekutunya itu. Pergilah kamu pada rakan-rakan fungsi kamu, aku tak perlu.
Amal dan sekutunya tidak benar. Yang sekutukan tidaklah benar. Merupakan amal yang tidaklah benar-benar, merupakan amal yang ikhlas. Dan orang yang mengerjakannya masih mengharapkan suatu faedah yang berasingan itu selain daripada Allah. Kerana kali ini maka amalannya menjadi sia-sia, tidak diterima Allah sebagaimana yang difahamkan dari hadis tersebut. Jadi tolong kita fokuskan. Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat tahun 45 Hijrah dalam ulasannya mengenai perkara sekutu, yakni al-isyraq, menerangkan bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala adalah sekutu dengan perasaan riya, menunjuk-nunjuk. Adapun sekutu dengan yang lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Apa maksudnya? Hal itu samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga dan dengan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan rampasan atau benda. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud tersebut akan mendapat pahala menurut niatnya. Manakala orang yang berperang itu pula akan mendapat pahala walaupun akan berkurangan dari yang sepatutnya. Tuan-tuan, ini saya akan jelaskan dulu Pak. Semua akan datang. Sebab ada dalil bahawa Allah SWT sebelum kita buat haji, kemudian dia tak larang kita mencari peluang-peluang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup kita, keperluan hidup kita ketika mengerjakan haji. Ada Allah suruh kita perang, tapi Allah beri ghanimah kepada kita. Siapa perang, dia dapat ghanimah. Okey? Kenapa? Tapi kalau kita berperang kerana ghanimah, Nabi sebut benda itu pun tak betul. Kalau kita pergi haji kerana nak bisnes, juga masalah juga. So saya akan perlu terangkan benda ni minggu depan Allah. Ingatkan saya. Ketemu akan datang saya terangkan apa yang maksud Imam Ghazali kata itu. Boleh tak kita ada dua niat dalam satu amal? Asalnya kata tak boleh. Tapi kenapa boleh? Dalam pada itu, beliau menegaskan pula bahawa bagi menentukan pahala itu tidak suatu amal yang disekutukan itu, hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal. Iaitu manakah di antara sebab-sebab itu yang telah kuat? Adakah sebab agama atau sebab dunia? Atau sebab kedua-duanya sekali? Andai kata didapati sebab agama lebih kuat, dia pergi buat haji betul-betul dengan Allah, tapi dia nak sikit pendapatan untuk belanja haji dia, kehidupan dia berniaga. Dia jual barang, dia jual benda yang Allah benarkanlah. Kalau dia jual benda haram tak boleh jual kan? Okay? Maka tujuannya adalah tapi untuk keperluan yang Allah halalkan bagi dia buat. Contohnya kalau ada sebab agama. Kalau sebab agama itu kuat maka berpahala. Tapi kalau dapati sebab dunia lebih kuat, memang dia kata rugi tak pergi haji, kalau pergi haji bisnes kau masa haji orang beli macam-macam ni. Banyak berlaku itu dah ni kan. Okey, atau kedua-duanya. Dia buat ilah dan dia buat juga untuk dapat untung dunia. Kedua-dua sebab itu sama kuat dan sama berat, maka tiada pahala. Tidak ada. So, kita kena selalu timbang. Itu bukan kita yang tengok-tengok kat kedai tu, beli barang timbang. Amalan kita kena timbang. Mana lebih berat? Berat pada lulah tu berat. Syekh Izzuddin Ibn Salam pernah ditanya orang tentang kelakuan orang yang sembahyang memanjangkan rukun sembahyangnya kerana manusia. Beliau menjawab, saya mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu iaitu memanjangkan rukunnya kerana manusia pada sifat amal itu sahaja. Tetapi jika sekutunya itu dapati pada asal atau dasar amal iaitu qasad sembahyangnya kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima sembahyang. Dan ini adab tuan, kita tidak boleh tunggu kata orang itu musyrik. Tapi diajar oleh ulama kita. Memang kita tahu dia ni sembahyang ni, tapi mungkin kadang-kadang mula-mula dia dah kata Allah Akbar, tiba-tiba pujian. Kita lihat dia ada campur aduk dalam tu. Jadi mungkin kata dia bukan sampai tak terima langsung, tapi cacat amalan dia. Ya? Tapi kalau kita biarkan benda ni, lama-lama dia akan musnah. Cuma Syekh Izzuddin Abdul Salam beritahu kita jangan mudah-mudah memusyrik atau mengkafir orang dengan sebab perbuatan dia. Sebab mungkin dia tidak kerana betul, dia tak betul dalam, tapi dia bunyi ketika itu. Dan kalau dia beristighfar, dia masih hidup lagi, dia mungkin dapat ampun daripada Allah. Itu ada pada ini perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang saya akan bincangkan tentang bagaimana ada dua dalam satu. Dua dalam satu. Mana yang berat? Macam mana kita nak menilai amalan kita ni berat ke tak? Sebab benda ni perlu dan kita kena berlapang dada. Kadang-kadang kita sendiri yang terkena berat. Apa tujuan kita membesarkan anak kita? Apa tujuan kita bekerja? Apa tujuan kita bersedekah? Apa tujuan kita belajar? Oh ya, ada macam-macam niat. Sebagaimana kita nak pastikan niat ini tidak merosakkan asalnya yang patut kita buat kerana Allah SWT semata-mata. Jadi semoga dengan perkongsian kita pada malam ini kita dapat kebaikan dan rahmat Allah SWT.
Yang baik semua kepada Allah yang mengetahui, ya, dan yang tidak itu adalah ketentuan diri sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.